macam mana kami angkat kain letak atas motor, macam mana kami jatuh motor sama-sama dengan kain tu, macam mana kami panjat tangga pergi ke rumah campak pasa tu sampai maghrib. Aku tak boleh main-main, aku dah abaikan anak aku. So aku kena buktikan yang aku boleh berjaya. Okey, saya Zara dari brand Fizara Kepakaran Zara membantu para wanita untuk tampil cantik anggun di sisi insan tercinta sehingga mereka jatuh cinta berkali-kali. Alright. So bidang Zara adalah pembekal kain pasang di mana hampir 4 tahun kami berada di pasaran. So alhamdulillah saya adalah founder kepada Fizara. Sebelum bermula dengan kain pasang ni, Zara banyak sangat bisnes. Zara pernah jual kerepek, struggle macam mana menjual packing, untungnya sangatlah sikit. Tapi kenapa Zara tukar kepada kain pasang? Sebab Zara rasa macam keperluan lah kain ni kan. Semua orang pakai, daripada orang yang lahir sampailah meninggal pakai kain. So that's why Zara rasa macam Zara tukar kepada kain pasang sebab lebih nak membantu orang di luar sana. Zara ada big why, Zara ada mak, Zara dah tak nak mak Zara bersusah payah lagi menoreh, tak nak lagi benda tu semua. Zara tak nak lagi dilalui benda yang sangat-sangat kritikal sebelum ni. So Zara cakap dekat diri Zara kata aku kena buktikan aku ada anak-anak, aku ada orang yang bergantung harap. So mungkin kekuatan Zara pada ada anak-anak Zara dan mak Zara. So aku tak boleh main-main, aku dah abaikan anak aku. So aku kena buktikan yang aku boleh berjaya. Macam mana Zara kenal dengan momentum dengan Sifu Najib ni? Zara start masuk kelas. Masa tu Zara rasa macam Zara cabaran tadi, macam bisnes tak naik, sale 7,000, tapi nak bina impian. Dan sampailah satu hari tu Zara nampak benda tu dekat Facebook, lalu lalang dekat Facebook, nampak Sifu Najib. Zara rasa macam dengan kata-kata Sifu Najib rasa macam dia macam pasak tau. Dan Zara decide untuk pergi ke RPM masa tu pada tahun 2018, finally 2018. Start pada RB tu sangat-sangat dah mula jatuh cinta dengan momentum. Daripada RB tu Zara rasa macam terus nak masuk Ultimate. So start daripada Ultimate tu Zara rasa macam ini adalah langkah yang paling betul Zara buat. Alhamdulillah daripada Ultimate tu, daripada sale 7,000 dah naik ke 100 lebih, dah naik 200, dan Alhamdulillah sekarang dah hampir 700k. Dan sale tahunan kami dah cecah 400 juta lebih lah. Bila belajar ni, Zara belajar, Zara pegang 3 benda yang Zara buat lah dalam mencari ilmu Zara dalam bisnes ni. Apa yang lalu dekat Zara, relationship, di mana Zara ubah relationship Zara dengan suami, dengan family, dengan adik-beradik. Nombor 2, Zara start buat live. Sifu kata buat live hari-hari. Masa tu Sifu kata 44 hari kena buat. So Zara buat, tak kisahlah muka cantik tak cantik kan, buat juga. Dan nombor 3, Zara start buat live marketing. Live marketing tu power. Okay, live marketing tu satu hari berapa ratus masuk, kita akan ada new follower yang akan kenal. Daripada situ brand Fizara ni mula kenal Sifu Najib Asadok. Terima kasih sangat daripada bermula Zara daripada ARB, daripada Ultimate sampailah Zara ke Ultimate Partner sekarang. Sifu tak putus-putus bantu Zara daripada banyak segi, tak putus mengajar Zara, tak putus bagi nasihat. Okay, sampailah hari ni Zara macam tak sangka. Zara rasa kalau bukan asbab berada bersama momentum dan Sifu Najib, Zara tak sampai ke level sekarang Sifu. Sifu, apa yang Zara belajar, Sifu sangat humble. Okay, Sifu juga seorang yang penyayang. Okay, apa yang ada dekat Sifu Zara cuba nak terapkan dalam diri Zara untuk Zara bantu tim Zara. Okay, mohon halalkan segala ilmu Zara. Mohon maaf Zara terkasar bahasa, tersilap kata ke, sebab Zara percaya Zara ada banyak kesilapan. Zara ada Sifu, Zara ada kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah, insyaAllah Zara akan capai apa yang Zara nak. Terima kasih Sifu. Okay, so pada you all yang mana nak join kelas ke apa, jangan rasa macam ragu-ragu, sebab kami dah lalui jalan tu. You all just follow je lalu jalan yang kami dah lalui. InsyaAllah banyak turning point yang you all dapat, banyak benda yang you all pecahkan dalam diri you all, ego you all. Jangan stop untuk belajar. Zara pasti kita akan jumpa di next.
Okey, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat malam kepada anda semua. Sahabat-sahabat saya yang saya anggap bukan sekadar anda adalah follower, bukan sekadar fan saya di Facebook, tetapi saya menganggap anda adalah sahabat saya secara online, insya-Allah. Okay, so pada malam ni kita pun dah tahu, umum dah tahu secara observation kita, anda sini nampak kita sedang melalui saat yang namanya PKP 3.0. Okay, kita masih lagi macam berteka-teki, ada fully lockdown ke, ataupun SOP diperketatkan ke, ataupun apa ke benda ke. Tapi apa yang saya nak cakap adalah, kita sebagai peniaga, sebagai usahawan, kita tidak ada kuasa pun untuk nak menentukan segala benda yang berlaku ni. Okay? Ada benda yang saya boleh cakap adalah di bawah kawalan kita. Ada benda yang kita tak boleh nak kontrol. Dia ada dua benda. Jadi saya cuba nak cakap benda ni supaya anda tahu yang mana boleh kontrol, boleh dikawal. Maksudnya kita ada pilihan untuk buat cara lain ke, kan? Yang mana benda yang kita ni memang tak boleh nak kontrol. Kita kalau gebang pun tak ada guna, babe. Jadi, berapa ramai kat sini yang nak saya bagi anda satu panduan malam ni. Terutama bagi anda yang dah pun berada ataupun yang dah berniaga. Tapi mungkin anda ada keresahan, ada kerisauan. Risau, resah, gelisah. Saya tak tahu apa yang anda rasa. Anda boleh share je dalam ruangan komen, insya-Allah. Saya akan baca nanti satu demi satu, insya-Allah. Okey? Saya nak anda tolong berikan tumpuan, tolong tag kawan-kawan. Kalau anda ada team anda, staff anda bersama-sama, ajak mereka join sekali malam ni. Kalau anda yang ada agent ke, stokis ke, namanya dropship pun, please tolong follow malam ni. Penting. Kalau sempat, insya-Allah, saya akan jawab soalan-soalan dan even saya ada beberapa panduan malam ni yang saya nak beritahu how to atau bagaimana nak buat. So senang macam ni Senang macam ni kalau saya boleh beritahu anda macam ni. Beginilah. Okay. So dalam sekarang ni, dalam kita ni adalah, role kita adalah sebagai seorang peniaga. Anda adalah peniaga ataupun anda adalah usahawan, tak kisahlah anda berniaga apa. And kalau you boleh share dengan saya you berniaga apa, memang lagi bagus. Saya mengalu-alukan benda tu. Jadi, dalam kehidupan kita, kita berdepan dengan dua perkara. Dua perkara yang kita berdepan. Satu, di luar kawalan. Di luar kawalan. Ini yang nombor satu. Okay. Satu lagi adalah dalam kawalan kita. Dalam kita punya, pasal tulisan saya ni terabur ni kan. Satu lagi tu panggil dalam kawalan. So ada dua benda. Satu di luar kawalan, ni nombor satu. Nombor dua, kita ada yang kita panggil, yang satu adalah di luar kawalan. And nombor dua adalah yang berada dalam kawalan kita. Mak Saleh panggil satu benda adalah nombor satu adalah out of control. Nombor dua adalah in control. Saya cakap benda ni maybe sebab saya nak memudahkan kefahaman anda. Saya yakin tuan-tuan, kadang-kadang kita cakap benda yang simple, tetapi asbab keberkatan majlis ilmu, yang mudah-mudahan kita berdoa, kita minta Allah Ta'ala pertama sekali ampunkan dosa kita. Nombor dua, kita mulakanlah dengan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin, insya-Allah. Okay, so macam ni. Jadi, saya nak ajar anda, benda yang di luar kawalan yang kita tahu adalah sekarang adalah PKP. PKP adalah, sekarang ni apa yang saya dengar, peraturan terbaru adalah waktu berniaga. Waktu berniaga adalah sekarang ni, kalau anda tahu, mungkin anda tonton tadi, pengumuman adalah 8 pagi hingga 8 malam. So itu waktu berniaga yang ditetapkan oleh pihak kerajaan tadi, oleh pihak Majlis Keselamatan Negara. So kita tak boleh nak suka hati tiba-tiba nak berniaga pukul 8.30 malam, pukul 9 malam. Kerisauan saya adalah nanti anda mungkin kena denda. Mungkin anda akan kena denda.
Okay. So, kita tak boleh nak kawal benda tu. Kita juga tak boleh nak kawal berlakunya sekarang PKP 3.0. Kita juga tak boleh kawal jika berlakunya namanya lockdown. Kalau berlaku ni kalau berlaku. Kalau anda tanya saya pun tak tahu. Entah berlaku, entah tidak, saya pun tidak pasti benda tu. Saya pun tak sure benda tu. Tapi sekiranya berlaku, at least apa yang saya pasti adalah insya-Allah saya cuba bantu anda sedaya upaya yang saya boleh. Bersama dengan tim Momentum, apa saja panduan-panduan yang kita ada, insya-Allah kita akan berikan kepada anda. Boleh tak boleh? Okay? So, itu kita tak boleh nak kontrol. So, apakah benda yang kita boleh kawal dan boleh buat? Maksudnya macam ni tau. Kita ni kena jadi seperti macam, kalaulah ini ada contoh kalau saya lukis kat sini, ni adalah contoh kawasan berbukit-bukit kat sini. Pokok bondo aku lukis ni. Katalah kawasan ni berbukit-bukit, kawasan ni tanah tinggi dan di sini ni ada sungai yang mengalir. Sungai mengalir kan. Kat sini mungkin daripada celah gunung manalah tu. Okey, dia mengalir. Okey, so kalau kita nak jadi macam air ni, kita nak jadi seperti air ni tadi. So ada sungai kat situ. So macam mana pun kalau orang letaklah batu banyak mana kat sini pun, pasti dia akan cari jalan. Air ni tadi dia akan cari jalan bagaimana dia nak keluar. Dia tak jadikan batu tu sebagai penghalang dia. Sebab orang letak batu kat dalam laluan sungai ni tadi adalah benda yang kita panggil dia out of control, di luar kawalan. So, apa yang di dalam kawalan kita adalah bagaimana nak menembusi. Bagaimana contoh macam kita ada lockdown sekarang. Kita ada, bukan lockdown, kita ada PKP. Dan ada SOP yang semakin diperketatkan. So, bagaimana kita nak maksimiskan? Kalau waktu berniaga ni tadi, dia hanya bagi 8 pagi hingga 8 malam. Tugas kita, benda yang kita boleh kawal adalah bagaimana nak maksimiskan. Okay? Bagaimana nak maksimiskan masa yang ada 12 jam ni. Yang ada 12 jam ni untuk kita betul-betul reach more customer. So, maksudnya kita ada 12 jam yang kita boleh berniaga. Dan cuba anda fikir betul-betul. Apa lagi kita nak buat the next 12 jam yang kita tak boleh nak buat tu? The next 12 jam yang daripada 8 malam hingga 8 pagi yang tak boleh berniaga ni, agak-agak apa kita nak buat? Apa yang kita boleh buat? Inilah benda yang saya nak bagi tahu. Apakah benda yang kat sini anda kena fikir? Apa yang boleh dibuat 8 malam hingga 8 pagi? Okay? Dan kita kena ingat juga, yang berada di dalam kawalan yang berada di luar kawalan kita, PKP, berlakunya PKP 3.0 adalah di dalam dunia offline. Saya tulis kat sini. PKP 3.0 berlaku adalah pada dunia offline. PKP tidak berlaku di dalam dunia online. You all masih lagi boleh berniaga. You all masih lagi boleh reach more customer. Ini benda yang saya nak tunjukkan malam ni. Kalau nak lah, saya nak tengok komitmen. Tak ada yang nak, entah yang tidak ni. Sebab saya nak tunjukkan terus cara dia. Bagaimana kalau anda contoh berniaga kedai makan, anda adalah berniaga di kawasan setempat, anda nak fokus kepada local market. Hari ini saya nak bercakap dulu tentang pasaran tempatan. Pasaran lokal. Saya nak bercakap dahulu tentang benda ni. And how to maximizekan 8 malam hingga 8 pagi tadi yang tidak dibenarkan berniaga. Sebab yang boleh berniaga 8 pagi hingga 8 malam. Jadi ini mungkin anda berniaga di pasar, mungkin anda ada restoran, mungkin anda adalah buat perkhidmatan setempat macam jual goreng pisang, jual kopok leko, jual pakaian di kawasan setempat dan mungkin anda ada kedai. So saya nak tolong anda, saya nak bantu bagaimana nak breakthrough cara anda berfikir dan cara anda boleh bertindak. Sebab this is a being part of kita punya tajuk kita juga pada mana adalah Survival Business PKP 3.0. So kita nak bantu anda bagaimana anda boleh survive. Saya sebenarnya hari ni penuh, kita ada kelas daripada pagi sampai petang, besok sambung lagi. Kemudian pagi tadi juga dalam saya ada kelas, trainer saya ambil alih sebentar. Saya pula ada kelas Doctorate of Business Administration. Saya sedang tengah buat doctorate di Open University OUM Malaysia.
Open University Malaysia saya tengah buat. Okay, dalam masa sama saya juga sedang mengajar dan malam ni saya bersolidariti bersama dengan anda semua demi membantu anda keluar ataupun cari jalan macam tadi saya kata. Seperti sungai ni tadi yang mencari jalan bagaimana untuk survive sewaktu PKP. Siapa okey untuk saya explain lagi? Kan? Siapa okey untuk saya nak explain more? Sebab apa hari ni bila kita tengok kepada fakta yang berlaku, what's happen adalah kalau kita tengok yang berlaku adalah kita tengok jika PKP penuh kan 3,500 peniaga Selangor rugi. Antara yang paling terimpact adalah di Selangor, di Kuala Lumpur. And then dia kata juga golongan miskin bertambah jika PKP penuh berlaku. So ini antara kerisauan kita, kebimbangan kita. Ekonomi fizikal kita juga berada dalam keadaan yang tenat. So ini antara benda-benda impact yang berlaku sekiranya PKP ni berterusan. You boleh faham tak? Tetapi benda ni adalah di luar kawalan. So, apakah benda yang kita boleh buat, yang kita boleh maksimiskan? Benda-benda yang kita boleh maksimal, yang kita... Okay, macam tadi saya ambil contoh. Tadi saya ambil contoh dalam sungai ni, kita alihkan kejap. Okay, sebentar ya. Sebentar. Saya alihkan lukisan ni sekejap. Okay, kita letak dekat bawah-bawah sikit. Saya nak tunjukkan kepada anda apakah benda yang kita boleh, yang kita lakukan, yang kita boleh ada pilihan untuk kita nak buat. Contoh macam tadi. Contoh waktu berniaga 8 pagi 8 malam. Contoh pula PKP 3.0 ni tadi yang berlakunya lockdown. Kita tak boleh nak kontrol mungkin. Ataupun saya kata tadi kemungkinan kalau berlaku. Saya pun tak tahu. Okay. Tetapi saya nak cakap adalah dalam kawalan kita adalah bisnes di-online-kan. Bisnes kita di-online-kan. Ini dalam kawalan kita. InsyaAllah. Yang ni kita boleh kontrol. Instead of PKP 3.0, kita boleh gunakan bisnes kita ni di-online-kan. Instead of kita berniaga adalah 8 pagi hingga 8 malam, kita boleh maksimiskan 8 malam hingga 8 pagi. Apa kita nak buat? Waktu yang tak boleh. Mungkin, pertama sekali yang saya boleh bagi anda carangan, apa yang anda boleh buat. So, kita nak tolong anda fikir apakah benda ataupun perkara yang anda sebenarnya boleh buat. Siapa nak tahu tu? Kan? Waktu ni adalah anda boleh buat apa benda. Antaranya, you all boleh buat promosi. Promosi online. Dan juga anda boleh... nampaknya dia terkesana sikit. Saya pun tak tahu kenapa nota saya ni dia tersengit ke kanan kat sini. Saya nampak macam penuh. Okay. Tak apalah, anda boleh nampak kat situ. Promosi online. Ataupun maybe you buka sini adalah fokus tumbuh anda adalah untuk ambil order. Untuk kita nak ambil order. Ataupun mungkin kita nak contact balik customer yang dah pernah beli. Contact customer. So, saya nak bagi anda beberapa poin penting. Apa yang boleh dibuat? Apakah benda yang dalam kawalan? Sebab sekarang ni saya nak anda fokuskan kat sini yang benda yang berada dalam kawalan. Saya tak nak anda fikir kat sini sebab ni benda yang kita tak boleh nak buat apa pun. Kita tak ada kuasa pun tiba-tiba nak jumpa mana menteri ke mana. Kita boleh tak nak ubah SOP? Tak boleh. Yang kita boleh adalah masak SOP kat rumah. Masak sup ayam, sup daging, sup campur. Boleh faham tu? So, apa yang anda boleh buat? Apa yang boleh dilakukan? Siapa yang nak tahu ni? So, ini antara benda-benda yang saya nak tunjuk kepada anda. Sekiranya anda rasa benda ni boleh membantu, silalah gunakan semaksimum yang boleh. So, pada malam ni, saya cuma nak bercakap dari segi survival business untuk pasaran lokal. Fokus saya adalah untuk pasaran lokal. Maksudnya, bagi anda yang berniaga setempat. Okay, lokal ataupun kita panggil setempat. Contoh, anda berniaga kat mana? Cuba komen sikit. Saya nak bagi contoh. Anda sekarang ni berniaga kat mana? Contoh, katalah you ada restoran. Kat mana? Negeri mana? Daerah mana? Kawasan mana? Daerah mana? Mukim yang mana? Contoh. Saya nak tahu di mana area yang anda ni berniaga supaya saya boleh bantu, saya boleh tolong. Tapi sebelum tu nak tanya, dah share ke belum? Kan? Saya dah bercakap dia tadi, kering tekak saya ni. Bismillahirrahmanirrahim. Minum kejap. Bismillahirrahmanirrahim.
Kat mana anda berniaga? Tolong bagi tahu. Habaq mai sini ha. Daerah mana yang anda berniaga ni? Saya nak tahu kat mana. Korea? Jawapan benar ni. Kan? Selayang kat mana? Cuba komen dahulu kat situ. Sebab saya nak tengok. Kalau boleh, bagus, terbaik anda nyatakan anda berniaga apa, di mana. Contoh buat printing, ceras contoh kat situ. Tolong bagi tahu saya kat situ. Apakah perniagaan yang anda buat ataupun yang anda lakukan, tuan-tuan. Boleh tak boleh ni? Supaya saya boleh bagi tahu bagaimana untuk kita. Anda boleh maximize kat sini. What happen adalah anda boleh maximize kat sini. Apa yang kita boleh maksimaskan masa 12 jam yang kita ada ni tadi ni. Buat promotion online, beritahu orang, ambil order. Kan, orang kata apa? Orang bahasa kan selit-selit order. Contact balik customer lama. Tolong. Please, tolong tekan button share. Tolong tag kawan-kawan. Tolong juga komen kat situ. Apakah perniagaan yang anda buat? Okay. Contoh, saya tertarik. Mungkin anda berniaga warung sarapan pagi. Contoh. Contoh, saya ambil satu contoh lah. Pasaran lokal. Saya nampak tadi ada yang tulis. Dia contoh berniaga warung sarapan pagi. Contoh kat sini. Warung sarapan pagi. So, ini adalah bisnes dia. Di mana? Contohnya, katalah tadi saya nampak kat mana. Dia tulis di Batu Pahat. Okay, Batu Pahat. Contoh. Apakah fokus utama? Contoh, mungkin dia buat nasi lemak. So, kena ada satu menu ataupun yang produk anda yang paling hot. Mungkin nasi lemak ayam berempah. Pula mak, memang dahsyat ni. Kalau saya pun nak order. Contoh. Okay. Dan sekarang tak boleh nak dine in. Maka apa yang dia boleh fokus adalah delivery. So, kita tuliskan dulu. Ni cara bagaimana saya bekerja. Cara bagaimana saya nak dapatkan idea. Saya brainstorm dulu. So, bila dia brainstorm, ambil pen atau pensel dan mula menulis. Walaupun nampak macam simple je. Macam orang kata macam bodoh je nampak. Tapi tak apa. Itu okey. Asalkan kita dapatkan idea. Kita boleh brainstorm. Apa yang kita nak lakukan. Apa yang kita nak buat. Kan? Mungkin delivery. Mungkin juga dari segi situ kita juga ada macam package. Ataupun mungkin ada kita buat macam combo. Perasan tak perasan ni? So kita boleh. Ini kita tahu. Ini adalah kita punya fokus kita. Ini adalah our business. Yang kalau PKP ni tak boleh nak buka kedai. Takkan kita nak tutup bisnes ni? Takkan nak tunggu habis PKP? Bila nak habis? Kita sini dah lalu dah. PKP 1, PKP 2, PKP 3. Yes, ada juga yang contoh macam mungkin anda adalah orang yang berniaga warung atau macam Chief Taco punya ejen anak murid saya. Kan? So, apa yang kita boleh buat adalah sekarang tak boleh. Tak boleh nak buat secara offline. So, apa yang kita nak buat sekarang ni adalah you all nak kena buat campaign online. Kita nak kena campaignkan benda ni. Macam mana nak buat? Okay? So, apakah kat sini yang kita perlukan? Saya nak bagi tahu dulu apa yang anda perlukan. Saya nak bagi tahu anda siapa yang anda perlukan. So, nombor satu ni tadi anda perlukan adalah lokasi. Anda dah tahu lokasi ataupun lokasi sasaran yang kita nak bekerja. Sebab kita lokal. Kita tak nak pun kalau berniaga nasi lemak, tiba-tiba kau nak buat marketing satu Malaysia. Tak nak macam tu. Tak boleh. Okay. So, yang kedua adalah bila kita ada nasi lemak, apa yang kita perlukan? Kita perlukan poster. Kalau anda tiada macam tak tahu nak guna apa, anda boleh gunakan satu apps ataupun website nama dia Canva. Ni benda-benda yang saya akan nak tunjukkan ni. Poster ataupun kita boleh panggil itu namanya Canva. Paling mudah, simple, ambil gambar guna phone, gunakan kat Canva, jadikan dia poster, boleh edit, letak teks ke apa, bagi dia cantik. Ni adalah yang percuma, tak payah bayar. Saya nak tunjukkan kepada anda benda yang tak payah bayar. Okay? So, untuk bila delivery pula, pastikan anda punya delivery and packaging combo ni apa anda perlukan adalah anda perlukan packaging yang bagus supaya benda tak tumpah. Benda tak rosak. Benda contoh kalau berniaga nasi lemak mungkin dia tak cepat sangat untuk sejuk ataupun keras. Nampak tak? Ni antara benda yang saya tunjuk apa yang saya brainstorm. Lepas tu saya tunjukkan apa diperlukan pula. Apa alat ataupun benda-benda
ataupun software. Ni penat saya cakap ni, dah tekan butang share ke belum? Dah tag ke kawan tu. Dan tolonglah fokus dengar sampai habis. Jangan lepas ni kita menyalahkan orang, kita rasa terkilan sebab bisnes kita drop. Tuan-tuan, walaupun PKP, manusia tetap perlukan produk sebab waktu PKP mereka tetap ada masalah. PKP tu hanya untuk manusia. Masalah manusia tidak ada PKP. Tak adanya perintah kawalan pergerakan kepada masalah dalam hidup. Masalah kesihatan tidak berlaku. Masalah kelaparan tetap juga berlaku, tuan-tuan. Perempuan, boleh ke boleh ni? Hello? Aduh, korang faham ke faham ni? Penat saya nak cakap ni. Okey, apa lagi kita perlukan kat sini? Anda juga perlukan, bila kempen online nanti, antara benda yang anda perlukan adalah nanti anda kena set up satu namanya Facebook page. Nanti kita bagilah panduan dia ni. Nanti bila saya ajak you all masuk dalam satu grup Telegram, anda masuk supaya saya boleh bagi apa benda yang saya cakap. So, kita perlukan Facebook page. Dan maybe anda perlukan sedikit bajet lah. Mungkin bajet antara RM30 ke RM50. Ni ibarat macam kos untuk kita nak buat campaign. Ataupun kita nak buat Facebook ad. Sebab kita nak target kepada pasaran setempat. Contohnya, boleh faham tak ni? Sebab kejap lagi saya nak tunjukkan dia punya teknik. Kejap lagi saya nak tunjukkan dia punya dari segi teknikal. Apa nak buat? Saya tunjukkan yang paling simple, paling mudah boleh buat waktu PKP ni. Bila boleh buat? Malam ni juga. Malam ni juga. Tengok tak dia belanja love ke, macam tak seronok je saya cakap benda ni. Macam tak seronok je ni. Kau okey ni? Okey. Boleh? Siapa kat sini mula nampak? Nampak macam, ada jalan ni. Nampak macam, terbaik ni. Aku mula rasa macam dah buntu ni. Apa bondo lagi aku nak buat ni. Tapi sekarang dah mula nampak jalan. Yes. Nampak benda ni. So, apa yang anda perlukan? Ni saya nak bagi tahu lagi ni. Apa lagi anda perlukan? Saya nak bagi tahu. Kalau anda bersedia ni, saya nak tengok dulu komen berapa ramai kat sini yang nak tahu apakah lagi benda yang dia nak kena buat. Cepat. Saya nak tengok apakah benda. Siapa yang kat sini betul-betul nak tahu. Saya dah tunjukkan dah tadi. Sekarang, apakah proses seterusnya? Okay. Seterusnya, apa nak buat ni sekarang? Boleh faham tu? Boleh jelas? So, apa yang anda perlukan adalah, saya nak pergi pada next ni. Nak tengok dulu dah ready belum? Dah tak ada belanja seller ke apa? Macam mana saya nak ajar lagi? Cepatlah. Baru saya bagi tahu. So, ini sangat sesuai untuk anda berniaga yang nak target pasaran setempat ketika berlakunya PKP, ketika kita tak boleh nak buat macam-macam aktiviti yang tak boleh nak buat. So, inilah antara benda yang saya nak tunjukkan kepada anda. Please, tolong. Please komen kat situ. Kalau belum tag, tolong tag kawan-kawan. Tolong share kat grup-grup Telegram yang anda join, mungkin grup WhatsApp. Minta mereka tengok. At least, insyaAllah, saya boleh bantu sedikit sebanyak untuk membesarkan ataupun membantu kempen anda ni, atau membantu bisnes anda ni survive sewaktu PKP ni. Boleh ke boleh? Siapa nak? Siapa suka kalau saya boleh ajar benda ni? Kan? Okey ke okey ni? So, tu antara bendanya lah. Okay. So, apa yang kita perlukan sekarang? Ni dia proses yang saya nak tunjukkan. How to. Okay. Bagaimana untuk kita nak start bagaimana nak ambil order, bagaimana untuk kita nak mulakan benda ni. So, kalau anda yang masih lagi belum ada FB page, so, langkah pertama nak kena ada FB page ni lah. Dan gunakan apa nama brand. Anda nasi lemak apa tadi nama dia? Carilah nama. Carilah nama yang best. Carilah satu nama yang macam wow, macam KFC ke, McDonald ke. Tapi kita tak ada juga, letaklah nasi lemak Cik Tiput. Tak kisahlah. Nasi lemak Batu dan Pahat. Tak kisahlah buat pertama kali sebab you all mungkin tak sempat lagi nak belajar pasal brand. Next time nanti dah belajar pasal brand, kita betulkan lagi. Kemudian sedikit bajet ni tadi. So, apa yang dah perlukan? Bila dah ada Facebook page, ini langkah dia. So, kita dah ada Facebook page. Okay, kita dah ada Facebook page. Okay. Fokuskan contoh kalau anda berniaga makanan ke apa tadi, fokuskan nombor satu tadi adalah buat posting dulu berkaitan produk yang anda jual. Posting berkaitan produk atau perkhidmatan dalam bentuk yang menarik. Contoh, dan
tidak kelihatan terlampau over sangat macam nak menjual sangat. Macam kau ni dah terdesak lebih-lebih pula. Contoh. So kita tak nak macam tu. So kita ada posting. Kita buat posting dulu. So apa yang anda boleh buat adalah anda postingkan dulu. Katalah anda post kat sini ada beberapa gambar. So ni ada gambar main dia kat sini. Ni katalah gambar nasi lemak tu lah kat pinggan tu macam mana bla bla. Kau buatlah ni gambar main dia. And then mungkin ada lauk pauk dia, katalah lauk dia lauk pauk. Saya tulis kat sini extra. And juga kat sini nanti ada cara bagaimana nak order. Dia ada cara nak order. Ataupun juga boleh letakkan dulu package apa yang anda jual. Jangan sentiasa ringankan mulut ataupun ringankan tangan untuk offer dia orang order lebih. Tambah lauk lebih ke, order lebih bungkusan ke. Always tanya, nak ke nak tambah? Okay. Ni contoh lah saya ajar anda. So, anda kena buat satu posting ni dulu. Buat posting ni. Buat nanti ayat menarik. Kalau tak gerti nak buat ayat, tu masalahnya kadang-kadang korang ni. Buat ayat menarik sikit kat sini. Copywriting kat sini. Kan contoh apa tu ayatnya? Ya Allah. Contoh. Buat copywriting yang ala-ala storytelling. Macam bercerita. Tak nak nampak macam jual barang. Bosan, babe. Contoh. Ya Allah. Saat ketika nasi lemak tu yang lembut. Dengan santan dia yang menyerap. Berasnya yang panjang, kembang. Masuk di tekak anda. Anda dapat menikmati kelemak manisnya nasi lemak yang tengah panas-panas bersama dengan sambal yang gila pedas. Sambal sotong. Rendang ayam. Bergetar-getar lidah dan anak tekak anda. Menikmati nasi lemak tu. Kan? Dan di saat itulah. Contoh. Ni saya bagi satu contoh. Kalau anda ada berniaga lain, sesuaikanlah dengan ayat yang boleh menarik perhatian pelanggan. Semua benda boleh. Yang ini saya bagi contoh nasi lemak. Korang buatlah benda lain. Kalau klinik buatlah. Apa rawatan percuma anda boleh buat. Mungkin kalau macam anak murid saya, Tuan Asri yang buat Happy Dental Clinic. Ketika PKP lockdown dulu orang tak boleh datang klinik. Dia still boleh menjalankan bisnes through appointment. Buat panggilan video. Dia boleh bagi consultation pada orang tu. Apa problem gigi dia. Dia boleh tengok secara video. And habis je lockdown masa tu, orang berpusu-pusu datang klinik. Menyebabkan sale dia meningkat. Alhamdulillah tahun lepas dia berjaya buat 2.7 juta. Sale dalam masa setahun. Lebih kurang dia buat average 200,000. Daripada hanya berapa puluh ribu je. Nampak ni? Dan anda kan ada phone yang canggih-canggih. So ambil lah gambar-gambar yang bagus. So kat sini, gunalah gambar-gambar yang menarik. Anda edit lah. You all lagi pandai. Saya tak payah nak ajar bab-bab edit gambar ni. Kalau tak reti juga kejap lagi, tak reti juga bagaimana nak buat copywriting, ni saya dah bagi ebook. Cuma yang ni saya dalam bentuk bercetak. Saya dah bagi benda ni Ni sebagai panduan anda Saya dah bagi dah. Ni yang mesti bercetak. Ebook yang kita bagi, dia ada total ada 6 sebenarnya. Kita bagi kesilapan peniaga dalam copywriting. Grafik cantik gila, babe. Macam mana nak kenal siapakah anda punya pelanggan. Ni mesti bercetak ni. Agaknya kalau mesti bercetak, siapa nak kalau kita boleh postkan benda ni. Tapi kena bayar sikit lah posting tu dengan cetakkan ni. Macam mana manusia manusia. Kita bagi sangat dahsyat weh. Teknik-teknik kita juga bagi contoh copywriting ni. Macam mana nak tulis. Bagi contoh lagi. Kau nak apa lagi? Download je lah. Bukan download. Susah sangat. Siap bagi lagi template macam mana buat intro. Macam mana buat headline yang menarik. Nak buat tajuk yang orang akan baca. Lepas tu, bagaimana nak buat introduction pasal produk. Bagaimana nak info dia. Lepas tu macam mana nak dia punya, apa offer nak bagi. Lepas tu apa dia punya call to action. Sabar. Saya bagi link di ujung nanti kejap, sabar. Saya tahu ramai nak. Saya tahu, sabar. Tapi saya tak nak bagi link dulu. Kan korang klik link tu, korang terkeluar kejap lagi kan. Saya nak anda like dulu. Okay. Saya bagi anda kejap lagi. Ingatkan saya kalau saya terlupa. Tapi this ebook sangat power, babe. Dia cetak. Satu versi kita cetak kecil. Dua-dua boleh dibawa ke mana-mana. Sama je. Ada besar, ada kecil. Ni contoh macam mana kita ajar nak buat posting. Macam.
Kalau anda dah download tu, anda boleh cetak pun cantik ni. Kalau kita buat versi cetak ni, dahsyat ni. Nampak. Tu dia. Belakang tak ada. Kejap lagi kita bagi. Kalau siapa yang belum download, sabar. Nanti kita bagi kejap lagi. Takut nanti anda terkeluar. Saya kan tak habis lagi ni. Saya belum habis lah. Saya tadi kan tengah mengajar ni. Macam mana anda nak buat apa posting ni tadi. Ni belum habis lagi ni. Posting dulu produk atau servis anda. Produk. Posting yang menarik. Posting yang menarik. Posting yang menyebabkan orang rasa orang tu nak. Orang tu dia taklah menyampah. Macam. Hello? Siapa faham, siapa jelas benda tu? Boleh tak saya nak, boleh saya nak sambung ni. Hello? Boleh ke? Boleh. Sebab ini adalah one of the sektor ekonomi sekarang ni. Kita hanya perlu tukarkan tempat kita berniaga daripada dunia offline yang sedang PKP, tak boleh nak keluar. Kita nak tukarkan bisnes kepada ekonomi digital. Kepada dunia online yang kita masih lagi boleh berniaga. Siapa kata tak boleh? Kita masih lagi boleh berniaga. Kita masih lagi ada peluang sebenarnya. Sebab ini benda yang kita boleh kawal. Ni adalah in control. Boleh faham tu? Kan? Faham kan? Faham? Jelas? Okey. Saya kejap lagi saya nak tunjukkan. Nombor 2 adalah kita nak kena buat bagaimana untuk kita nak reach more customer. Bagaimana kita nak beritahu pelanggan benda ni. Bagaimana untuk apakah teknik untuk kita nak beritahu pelanggan-pelanggan yang nak dapatkan contoh macam sarapan ni tadi. Di sekitar contoh tadi saya bagi Batu Pahat. Untuk mereka buat order. Macam mana nak buat? Ni saya nak bagi tahu ni. Ya Allah, saya bagi tahu detail ni, babe. Anda tak masuk lagi pun saya punya kelas advance, tetapi anda telah dapat yang detail. Alah, saya nak tengok siapa yang stay. Yang stay je saya nak bagi sampai habis. Tuan-tuan, saya tengah mengajar benda yang sangat detail dan kita bagi anda malam ni hanyalah secara percuma tanpa sebarang bayaran. Kalau anda tak appreciate, tidak menghargai momen dan saat ini, siapa lagi nak tolong you? Kan? Siapa lagi nak bantu you kejap lagi? So, tengok betul-betul sebab bagaimana nak beritahu pelanggan menggunakan FB Ads ataupun kita panggil Facebook Ads. Maknanya cara cepat. That's why lah kat sini tadi kenapa saya kata saya perlukan bajet antara RM30 ke RM50. Kalaulah 30 ke RM50 boleh bagi you mencapai sehari RM1,000, tak ke bagus? Dengan belanja 30 ke RM50, kalau sehari boleh dapat return sale kita boleh dapat RM1,000, RM1,000 ke RM3,000. Tak ke bagus benda tu? Kalau RM1,000 dah dapat RM30,000. Kalau RM3,000 dah dapat RM90,000 punya sales. Macam. Nak ke nampak? Nak ke nak saya tunjukkan ni? So, saya nak tunjukkan bagaimana nak buat Facebook Ads secara yang paling mudah, paling simple walaupun anda adalah orang baru. Walaupun you adalah orang baru, kalau katalah you buat servis aircon, you buat servis pembersihan rumah, you buat pest control, maybe you buat CCTV. So, inilah peluang untuk you membesarkan bisnes walaupun dalam keadaan PKP. Buat kek, nasi biryani ke, nasi Arab ke. So, ini dah memang seruan daripada kerajaan, even dah keluar di surat khabar yang mana kita digalakkan untuk beralih kepada ekonomi digital. Dah keluar, dah terang-terang dah ni. Saya baca, saya tengok kat Metro ni, nampak? Beralih kepada ekonomi digital. Nampak? Kan? Yang kita masih lagi tak beralih, masih lagi tak online tu kenapa? Dan hari ini saya adalah membawakan anda secara live, secara terperinci. So saya tak nak anda gunakan saya punya line ni tiba-tiba nak komen buat iklan kat dalam tu. Jangan macam tu. Tolong dengar apa saya kata ni. Jangan buat cara yang salah. Jangan buat cara yang melambatkan kita. Okay? So siapa ready kat sini saya nak tunjukkan cara ataupun jalan bagaimana untuk nak mula mengonlinekan. Tapi sebelum tu saya ada satu video kejap. Saya ada satu video nak tunjuk kepada anda semua antara anak murid saya yang survive ketika PKP. Walaupun dia adalah menjalankan sistem ejen dan ejen ni kena buka kedai tepi jalan. Tapi dia masih lagi alhamdulillah dapat buat sale yang bagus ketika PKP 1.0 dan PKP 3.0. 2.0.
So itu benda yang betul. So, siapa nak tengok dulu video? Sebelum saya nak tunjukkan secara ringkas bagaimana saya nak ajar, sebab saya nak sediakan persiapan dia. Tapi saya nak tunjukkan anda dulu satu video supaya anda dapat semangat dan dapat rasa kebangkitan. Okay, tengok orang yang survive dan bisnes dia alhamdulillah. Bukan sekadar survive tetapi dapat jualan yang bagus. Okay, so saya nak anda tengok dahulu video ni. Silakan. Kami pernah dilempar dengan sampah sewaktu kami buat training ejen baru waktu tu. Kereta semakin banyak kat rumah. Jadi sebelum di rumah saya tak boleh lepas kepada kereta saya. Bila dah start belajar tu banyak. Saya kata tak boleh, jangan tamak. Assalamualaikum. Nama saya Hamro Elmi Syahmir bin Ghazali. Saya di Chef Taco sebagai founder. Bisnes ni dah daripada tahun 2017. Hai, nama saya Muhammad Mishail bin Abdul Rahman. Saya merupakan co-founder di Chef Taco. Tetapi kepakaran kami adalah untuk membantu orang di luar sana membina pendapatan melalui bisnes takoyaki, di mana kami bimbing secara berterusan untuk mereka boleh menjana pendapatan melalui bisnes takoyaki. Kisah saya mula berniaga ni daripada tahun 2014. Saya menjadi seorang ejen untuk satu brand takoyaki ni. Saya mula di tepi jalan. Pada tahun 2014, bisnes slow lah. Memang nyawa-nyawa ikan selama setahun. Saya terfikir, macam mana kalau saya try untuk pergi ke brand sendiri. Saya sebenarnya adalah orang yang biasa macam you all semua kat luar sana. Saya pun adalah orang yang makan gaji. Saya bermula dengan bekerja swasta, di mana waktu tu saya rasa hidup saya betul-betul struggle, di mana gaji yang tak seberapa, tetapi waktu tu sebagai seorang muda keinginan yang tinggi membuatkan saya lalai di situ. Dan saat tu saya rasakan memang kehidupan dikelilingi dengan hutang. Memang hutang banyak waktu tu. Dan mak ayah pun rasa macam saya perlu buat sesuatu sebab dia nampak bahawa saya seolah-olah dah tak ada masa depan, bekerja tetapi tak ada simpanan, bekerja tetapi tak dapat beri kepada mak ayah, bekerja tetapi tak dapat bantu keluarga waktu tu. Walaupun berniaga tetapi lebih teruk daripada makan gaji. Itu yang saya hadapi satu ketika dahulu. Waktu tu pernah sekali waktu kami buat training agent dekat depan Shotlot tu, ada orang baling sesuatu perkara yang tak patut lah, baling sampai mengganggu kami buat training masak takoyaki waktu tu. Boleh dikatakan sampah. Kami pernah dilempar dengan sampah sewaktu kami buat training ejen baru waktu tu. Dulu mak saya pernah anggap bahawa saya adalah dia tak berapa percaya yang saya boleh bantu adik-beradik. Dan mak saya pernah katakan bahawa dia bersyukur ada seorang anak yang bertanggungjawab macam saya, yang mampu untuk bantu adik-beradik. Yang orang kata mak saya rasakan bahawa dia bertuah melahirkan saya. Dan yang betul-betul yang saya ingat sampai sekarang itulah, dia kata dia bersyukur dia dapat lahirkan saya. Itu antaralah perkara yang sampai sekarang saya masih ingat lagi. Dan benda itulah yang saya rasa kehidupan saya ni adalah kehidupan yang lebih berguna daripada dahulu. Dan isteri saya juga, dia katakan bahawa baru sekarang dia dapat rasa kehidupan yang, saya faham isteri saya bukanlah orang yang senang, dia daripada kampung juga. Tapi sebagai seorang isteri, dia nakkan seorang suami yang bertanggungjawab. Dan saya rasa sekarang saya adalah seorang suami yang betul-betul bertanggungjawab, dapat sediakan kehidupan yang lebih baik. Dan apa yang isteri saya katakan adalah sama juga, dia bersyukur dapat seorang suami yang macam saya. Kata-kata yang saya daripada PY lah saya ingat. Okay. Saya ni asal saya pada keluarga susah kan, 6 beradik. Saya ni anak kedua. Nombor 1 kakak saya lah sulung nombor 1. Tapi saya macam sulung lah. Mak saya cakap saya ni harapan keluarga lah. Ya kak, buat bisnes ni
biar boleh bantu, boleh bantu adik-beradik ubah keluarga, hidup keluarga. Okey, Alhamdulillah Chef Taco sekarang dah nampak peningkatan daripada segi sales. Saya ingat lagi pada tahun 2018 waktu mula-mula saya bertemu dengan Tuan Najib Asadok dalam RPM Finale 2018. Waktu tu sale kami sebulan hanya 150,000. Selepas RPM tu kami dapat peningkatan dan kami nampak lah apabila kami buat apa yang disuruh oleh Tuan Najib Asadok, dah nampak sale pergi ke 250,000 sebulan 2019. 3.6 juta pada tahun 2019. Kami pun tak sangka dah mencecah sale 11 juta pada tahun 2020. Okey, nasihat saya kepada semua, ini semua adalah disebabkan ilmu online. Please tuan-tuan dan puan, anda kena berubah, anda kena start untuk onlinekan bisnes anda. Untuk teknik dan ilmu yang proven sukses, saya nasihatkan untuk you pilih Tuan Najib Asadok. Alhamdulillah, dengan teknik yang betul yang saya pun Najib ajar, like marketing, post engagement semua tu, nanti korang belajar sendiri dengan Najib Asadok nanti. Join kelas-kelas yang diadakan oleh Momentum Internet. InsyaAllah kehidupan anda akan berubah step by step, InsyaAllah. Okay, so anda nampak kan benda yang saya suggest dan saya suruh mereka buat kan, dan bila mereka buat, anda nampak kesan dia punya dapat gembirakan orang tersayang, dapat kembalikan balik bisnes dia, bukan setakat kembali survive tetapi dapat buat yang lebih baik. So saya juga ada benda nak suruh anda buat pada malam ni. Ini yang saya nak tunjukkan pada anda. Bagaimana saya nak cakap tadi, bagaimana caranya, bagaimana apa yang perlu dilakukan, dan rugilah kalau anda keluar dan tak tengok. Dan saya nasihatkan juga nanti, sebab saya nak tunjukkan ni secara teknikal yang paling simple. Kalau anda rasa kurang faham, tengok video ini nanti berulang kali sebelum saya delete post ni nanti. Sebab apa? Sebab saya tak suka orang yang suka bertangguh. Nanti dia ingat lah, tak apa, ada lagi video ni, tak apalah, besok lah, lusa lah, tulat lah. Saya tak nak benda tu berlaku. Saya nak anda mengambil komitmen yang cepat, yang pantas. Boleh ni? So, kalau anda ikut, anda follow, selagi tidak menyalahi hukum agama, tak salah hukum negara, ikut je lah. Daripada kita guna cara yang kita pun tak tahu entah betul, entah tidak. Baiklah kita maksimiskan apa yang kita belajar ni. Boleh? So, tadi saya kata adalah beritahu pelanggan secara menggunakan Facebook Ad. So, ini yang saya nak tunjuk pada anda. Bagaimana saya buat benda Allah ni. Okay? So, adakah anda dah bersedia? Adakah anda dah ready untuk saya nak tunjukkan bagaimana saya buat benda ni? Okay, apakah cara yang saya gunakan? Contoh saya tunjukkan mula-mula daripada raw lah, daripada mula-mula macam mana sampailah kepada yang anda nampak the proses. Boleh? Okay, saya akan tukarkan skrin ni kepada yang lebih besar. Okay, sebentar ya. Okay, so anda boleh nampak kat situ. Okay, anda boleh nampak. So, caranya adalah saya akan pergi kat sini. Kemudian kalau anda nampak, anda pergi kat bawah ni, kat Facebook ni, nanti dah ada tulis kat sini Ads Manager. Contoh. So, bila saya pergi Ads Manager tu, dia akan bawa saya pergi sini. Ni contoh. Ni katalah account yang saya dah ada. Ni adalah account yang kita sparekan dulu. Okay. So, saya nak anda, sebab tadi saya anggapkan you all tadi dah buat posting. Saya menganggapkan you all dah buat posting. Yang saya kata tadi buat posting, bergambar, ada copywriting. Ingat tak tadi saya cakap? Kalau anda lupa, saya bagi tahu balik. Yang tadi saya kata, yang ni. Buat posting yang ni tadi. Yang saya andaikan buat posting. So, step yang kedua adalah bagaimana kita nak settingkan, nak menggunakan Facebook Ads. Untuk kita nak beritahu kawasan setempat. Tadi kalau contoh dia meniaga di Batu Pahat, maka kita nak dia fokus kepada Batu Pahat lah. Contoh. Okay? So, saya akan ambil fokus yang pada ni engagement. Sebab saya nak buat post engagement. Saya nak engagekan apa yang kita dah buat posting tadi. So, saya tekan kat sini adalah saya pergi kepada continue. Contoh. Dan kat sini adalah tempat yang penting. Kat sini adalah tempat yang penting di mana saya mengandaikan maybe you all semua adalah ni saya akan ambil kat sini edit. Saya tekan lagi next.
Saya mengandaikan you all ni semua adalah yang masih baru, you all ni masih lagi mungkin tak ada pengalaman lah buat Facebook ad. So saya start dengan bajet kat sini mungkin RM30 saya nak letak. Itu bajet yang kita ada. Kalau anda dah buat, sale anda meningkat, tingkatkan dia lagi. Ini cara yang express ini adalah cara yang express, cara yang cepat untuk nak dapatkan. Tak ada orang belanja like ke love. Sonyap aja korang ni Tak ada yang komen apa-apa. Saya tak tahu korang ada ke tidak. Okay, komen kat situ. Komen bagi respon supaya saya tahu anda masih lagi bersama dengan saya. Okay, so audience dia kat sini adalah, katalah you tadi jual nasi lemak contoh, dan kita nak target kawasannya, so kita akan search kat sini location, dan saya akan masuk sini, saya akan cari kawasan Batu Pahat. Sebab bagusnya Facebook ni adalah dia boleh target area-area yang ada. Contoh sini, kita ambil Batu Pahat, Johor, Malaysia. So keluar kat situ. Okay, kawasan Batu Pahat. So nampak tak ni, bila saya masukkan kawasan Batu Pahat, di dalam kawasan radius, tim besar sangat. Mungkin 25 mile ni besar sangat. Kita kecilkan dia. Saya ambil Batu Pahat yang ada dalam kawasan 10 batu radius. Meliputi kawasan tu. Okay, nampak tak kat situ? So ada potensi kat sini adalah kita boleh reach kat sini adalah lebih kurang 280,000 orang ni. Nampak? Okay, 280,000 orang tu. Kalau anda tengok tu tadi, nampak? Ni, potensi kat situ. Tapi kita belum lagi masukkan umur, sebab mungkin kita nak target umur yang ada purchasing power, mungkin yang dah berkeluarga. Jadi saya ambilkan umur maybe 30 ke 50 tahun. So saya dapat kat sini 110,000 orang. Potensi untuk mesej saya sampai adalah kepada 110,000 orang. You all boleh tangkap ni? So, saya tunjukkan yang paling senang yang paling mudah, tak payah fikir yang susah payah sangat. Saya tunjuk yang paling senang dulu, yang all boleh buat sekarang juga. So, saya ambil yang tu dulu. Placement saya akan ambil kat sini manual. Dan saya nak dia hanya keluar di Facebook, dan juga dia hanya keluar di Facebook newsfeed. Yang lain ni semua saya buang. Yang ni semua saya buang, saya tak nak. Sebab saya nak betul-betul saya punya campaign ni betul-betul jadi sharp. Dia hanya keluar kat sini Facebook newsfeed sahaja. Saya dia betul-betul dia sharp, dia betul-betul fokus. Okay, dah ready. So next kita ambil next contoh. So bila next ni adalah kita akan pilih mana posting. Contoh katalah you dah buat posting nasi lemak tadi, tapi saya tak ada posting nasi lemak. Saya ambil lah satu contoh lain, katalah saya ada posting pasal apa benda ni je. Saya cari yang ada apa posting yang kita ada. Okay, apakah posting yang kita dah buat sebelum ni? Contoh katalah itu adalah posting, andaikanlah kita tukarlah dia adalah macam nasi lemak lah contoh. Kan, menggantikan posting tu. Jadi saya akan kerjakan posting tu. Contoh katalah posting tu adalah benda ni contoh. Maka saya continue. Ni contoh katalah you gambarkanlah ni ada nasi lemak. Then dah siap benda ni semua. Ni adalah posting yang bakal kita nak bagi dia, nak reach more customer. Posting tu lah ada cara bagaimana nak ambil dia nak order benda kita, bagaimana dia dapatkan barang, nak bagi tahu dia apa produk yang kita jual, dan kita publish je. Maka anda punya Facebook ads ni dah mula bekerja mencari pelanggan untuk you. Tugas anda adalah sentiasa perhatikan dia punya posting tu, tengok apa orang komen, apakah bantuan ataupun apakah yang customer anda tanya. Anda layan dia. Layan dia. Ambil order hantar. Dan jangan lupa, kan, sebaik-baiknya anda juga sebenarnya boleh maksimiskan penggunaan Telegram. Saya tambah satu lagi lah, kesian untuk anda. Saya bukan apa, saya nak pastikan bisnes anda ni boleh betul-betul jadi lebih dahsyat. So anda boleh sediakan satu Telegram channel. Download Telegram. Next time nanti mungkin kita ajar macam nak guna Telegram. So gunakan Telegram channel ni tadi untuk anda, kan, kumpulkan pelanggan-pelanggan anda kat dalam tu. Tadi saya gunakan bukan teknik boost post. Tolong jangan salah faham. Saya tak guna teknik boost post. Kalau anda tadi nampak saya buat, kalau anda yang tak nampak, tak perasan, anda kena ulang balik tengok semula video ni.
Ikut sebiji-sebiji yang saya punya. Jangan fikir pasal teknikal lain. Kau ni suka kadang-kadang ada satu masalah orang kita ni. Yang tu apa ni benda apa kenapa tak buat macam ni kenapa tak buat benda tu Boleh tak tolong dulu buat apa yang saya cakap? Sebab saya dah tolong shortcutkan banyak benda. Tak payah terlampau teknikal sangat. Tak payah nak jadikan benda ni terlalu complicated. Bisnes anda perlu diselamatkan sekarang. Bisnes anda perlu diselamatkan sekarang. Jangan fikir banyak benda. Kan anda punya stok anda dah beli, contoh buat nasi lemak ke, buat kek ke, bahan mentah kan anda dah beli. Kalau anda lambat bertindak, benda tu nanti rosak. Saya ni tengah tolong anda, saya tengah bantu anda dengan cara yang cepat. Itu je yang saya nak tolong. Dan siapa lagi saya nak tolong dia? Mungkin anda perlukan sedikit pengetahuan tentang nak setting Facebook page, nak setting Facebook ad, nak buat benda ni betul-betul. Anda jangan lupa, ni saya nak ingatkan juga tim, bila mereka masuk kat link nak bimbingan tu, bila mereka join group Telegram kita, dalam Telegram tu juga kita akan bagi dia e-book yang lepas yang tentang Facebook marketing. Okay? So saya nak mengajak anda, siapa kat sini nak perbaiki dia punya copywriting macam saya cakap tadi. Antara elemen yang penting dalam ni, yang sangat-sangat mustahak adalah yang ni, copywriting. Posting ni kena bagus. Yang ni benda dia kena high impact. Baru apa yang saya cakap ni tadi betul-betul akan menjadi. So please, saya nak bagi tahu anda, sesiapa yang belum download lagi e-book ni yang saya nak bagi, e-book copywriting buat orang rebut bukan cabut, tolong dapatkan di link yang anda boleh klik link ni. Tim saya akan secara WhatsApp akan hantar link ni kepada anda. Anda boleh download sekarang di nakbimbingan.com. nakbimbingan.com. Saya ulang balik. nakbimbingan.com. Anda pergi dapatkan kat situ. Okay? Sebab benda ni saya nak cakap, offer ni tak lama. Kita mungkin bagi sehingga awal bulan Jun sahaja. Selepas itu kita akan tutup. Anda dah tak akan ada peluang lagi nak dapatkan benda alah ni. Okay? So please tolong dapatkan di nakbimbingan.com. Anda kena pergi dapatkan segera kat situ. Tolong jangan lambat-lambat. Tolong bertindak pantas. Bisnes anda memang kena cepat. Tak kira anda buat klinik ke, kedai makan ke, restoran ke, frozen food ke. Asalkan anda adalah nak membantu kawasan lokal setempat ni tadi, inilah benda yang anda perlu lakukan, tuan-tuan dan puan-puan. Siapa rasa dapat sesuatu malam ni? Siapa rasa dapat banyak benda, perkara, nampaklah macam ni patutlah kan. Dan tolong dan jangan cari benda-benda yang saya tak ajar. Saya dah tolong beri anda benda yang paling simple, tuan-tuan. Jangan cari benda-benda yang menyusahkan hidup kita, yang melambatkan kita daripada nak bertindak. Dan tolonglah jangan teragak-agak sangat. Keputusan anda adalah penting untuk menentukan sama ada your business ni boleh pergi lebih jauh, lebih panjang ataupun tidak. So please, come on. So saya rasa setakat itu saja perkongsian saya pada malam ini. Saya harapkan anda dapat manfaat. Dan saya juga nak anda panjang-panjangkan tentang e-book ni kepada kawan-kawan anda. Beritahu mereka kami dah bagi benda ni. Kita bagi yang bukan main-main. Siap dengan konten yang sangat padu, sangat wow kat dalam ni. Saya dah ajar apakah posting-posting yang sangat akan menarik customer. Apa jenis tawaran yang anda boleh buat. Apa jenis contoh copywriting dia. Please, minta tolong mereka juga download. Minta tolong mereka juga dapatkan e-book ini segera. Saya doakan anda yang sedang melalui PKP ini, insya-Allah anda dipermudahkan. Anda akan lalu dengan tenang, dengan tabah. Dan saya doa juga anda semua adalah dimakbulkan segala doa-doa dan harapan anda. Dan mudah-mudahan anda dapat keluar daripada tekanan ataupun cabaran-cabaran COVID yang mungkin mencabar. Tetapi anda, saya doakan, boleh lalu dengan mudah. Asalkan saya nak bagi tahu anda, follow kita, berada dalam grup Telegram yang kami berikan tu tadi. Apa yang saya bagi ni tolong study cepat, baca. Jangan lupa klik nak bimbingan tadi. Dapat je e-book ni, terus baca secara kat phone anda sahaja dahulu. Tak payah pun nak susah payah. Boleh ke boleh?
Okay, kalau boleh saya harap kita jumpa lagi pada next live. InsyaAllah kita akan ada sesi survival business PKP 3.0 hampir setiap malam insyaAllah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Salam sejahtera.